Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya memanjatkan rasa syukur kehadiran Ilahi kerana izin dan rahmatnya sekali lagi kita dapat berkumpul di dalam majlis forum ini. Saya, Ayuni Murshidah binti Aziz, merupakan pengerusi majlis. Bersama-sama saya, Encik Wah Muhammad Rishad, Cik Wan Nur Alisa, Cik Alia Hanisha dan Cik Safia Adina. Bunga mawar cantik tersemak, di tepi gadis, di tepi titi, doa dibaca, memohon rahmat. Moga majlis sentiasa diberkati. Oleh itu, marilah kita sama-sama menjemput Encik Wah Muhammad Rishad untuk membacakan doa. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya untukmu ya Allah, atas segala pemberian Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah, pada hari yang berkait ini kami berhimpun di majlis ini sebagai tanda kesyukuran kami ke atas nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau pelancarkanlah majlis kami pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Encik Wah Muhammad Rishad atas doa yang dibaca itu tadi. Tajuk forum kita pada hari ini ialah mengenai adab menuntut ilmu. Sebelum itu, saya ingin memberitahu mengenai akhlak. Saya tahu secara umumnya semua orang mengetahui mengenai akhlak, tapi adakah semua orang mengetahui akhlak daripada segi istilah? Perkataan akhlak berasal daripada perkataan al-khuluq, iaitu kata jamak daripada perkataan al-khuluqu, seperti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, adat kebiasaan, malah ia juga bererti agama itu sendiri. Perkataan al-khuluqu ini di dalam Al-Quran seperti terdapat pada dua tempat sahaja. Antaranya ialah wa innaka la'ala khuluqin azim, dan firman-Nya bahawa sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Okey, setelah kita mengetahui definisi akhlak tersebut, kita juga dapat mengetahui mengenai ciri-ciri akhlak. Oleh itu, saya mempersilakan Cik Safia Adina untuk membicarakan tentang perkara tersebut. Dipersilakan. Terima kasih saudari Ayuni. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sebelum saya pergi dengan lebih mendalam, izinkan saya menjelaskan apakah itu ciri-ciri akhlak Islam. Okey. Ciri akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia, sama ada mengenai dirinya, orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan, kemasyarakatan dan kenegaraan. Tak ada suatu pun perbuatan manusia yang terkeluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak Islam. Okey, tuan-tuan semua tahu apakah kesyumulan akhlak Islam? Okey, kesyumulan akhlak Islam ialah ia tidak berpisah dengan semua bidang-bidang kehidupan manusia dan ia menetapkan satu neraca terhadap seluruh tindak tanduk manusia. Okey, apakah itu ciri-ciri akhlak Islamiah pula? Okey, antara ciri-ciri akhlak Islamiah yang pertama ialah bersifat mutlak dan menyeluruh. Okey, akhlak Islamiah ni dia bersifat mutlak dan tak boleh dipinda atau diubah suai dan dikenakan kepada seluruh individu tanpa mengira keturunan, warna kulit, pangkat, darjat, tempat dan masa. Okey, apakah pula ciri-ciri akhlak Islamiah yang kedua? Ciri-ciri akhlak Islamiah yang kedua ialah melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan. Ditinju dari sudut kejadian manusia yang berbekalkan dengan pelbagai naluri,
Akhlak Islamiah adalah merangkumi semua aspek kemanusiaan, rohaniyah, jasmaniyah dan akliyah. Sesuai dengan tuntutan naluri dalam usaha untuk mengawal sifat-sifat yang tercela. Okey, apakah sifat-sifat yang tercela? Sifat-sifat yang tercela ialah sifat-sifat mazmumah untuk kesempurnaan insan, bukan untuk mengawal kebebasan peribadi seseorang. Okey. Ciri akhlak Islam yang ketiga pula ialah bersifat sederhana dan seimbang. Okey, apakah itu? Apa yang dimaksudkan dengan bersifat sederhana dan seimbang ialah tuntutan akhlak dalam Islam adalah sederhana, tak membebankan sehingga menjadi pasif dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerosakan. Okey. Antara ciri akhlak Islam yang keempat pula ialah mencakupi seluruhan dan larangan. Okey, bagi kebaikan manusia, pelaksanaan akhlak Islamiah meliputi suruhan dan larangan dan tak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut. Okey, ciri-ciri akhlak Islamiah yang kelima pula ialah bersih dalam pelaksanaan. Apa yang dimaksudkan dengan bersih dalam pelaksanaan ialah untuk mencapai kebaikan, akhlak Islamiah ni dia memerintah supaya cara dan metod pelaksanaan sesuatu perbuatan dan tindakan itu hendaklah dengan cara yang baik dan saluran yang benar yang telah ditetapkan oleh akhlak Islamiah. Okey, maksud dia untuk capai satu matlamat, cara pelaksanaan mestilah menurut tata cara Islam, kerana Islam tidak menerima falsafah matlamat, tidak menghalalkan cara. Okey, yang keenam, ataupun yang terakhir ialah keseimbangan. Apa pula yang dimaksudkan dengan keseimbangan ialah akhlak dalam Islam membawa kesinambungan bagi tuntutan realiti kehidupan antara rohaniyah, jasmaniyah dan akliyah, dan antara kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan tabi'i manusia itu sendiri. Jadi setakat ini sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Adina atas maklumat yang diberikan. Okey, seterusnya Encik Alia, boleh terangkan kepada kami mengenai kepentingan akhlak? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Cik Ayuni. Jadi, pada pandangan saya, terdapat beberapa kepentingan akhlak dalam Islam. Salah satunya ialah individu, di mana akhlak dapat membina jati diri yang baik serta mengelakkan iman daripada menjadi lemah dan juga mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan anasi-anasi yang jahat seperti mencuri, menipu. Okey, baik. Seterusnya ialah masyarakat, iaitu akhlak dapat mengelakkan daripada berlakunya perselisihan faham antara masyarakat setempat dan melahirkan masyarakat yang saling bekerjasama dan membantu antara satu sama lain. Manakala dari sudut keluarga pula, ibu bapa haruslah menunjukkan sikap yang baik terhadap anak-anak di rumah supaya ia dapat melahirkan keluarga yang bahagia. Jadi, bimbingan yang diberikan oleh ibu bapa juga dapat membentuk akhlak yang baik terhadap anak-anak. Akhir sekali ialah negara. Jadi, apakah kepentingan akhlak kepada negara? Baiklah, rakyat yang berakhlak dapat membentuk sesebuah negara yang maju. Manakala pemimpin yang berakhlak mulia pula dapat memimpin negara dengan berwibawa dan adil, menjadikan negara semakin makmur. Baiklah, itu sahaja daripada saya tentang kepentingan akhlak. Kita berbalik semula kepada Encik Ayuni. Silakan. Okey, terima kasih Encik Alia. Saya juga ingin memberi sepatah dua kata
Seperti yang diketahui umum, negara kita sedang mengalami pandemik COVID-19 sehingga menyebabkan semua pelajar terpaksa menjalani pembelajaran atas talian. Oleh itu, marilah kita mendengarkan sedikit kupasan daripada panel kita mengenai adab-adab pembelajaran atas talian. Baiklah, sebelum saya menyimpan lebih jauh, soalan saya pada Encik Alisa, apa pendapat anda mengenai definisi adab menuntut ilmu dan apakah contoh adab menuntut ilmu di atas talian? Dipersilakan Cik Alisa. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Ayuni Mershidah. Baiklah, saya pasti mesti ramai tertanya-tanya apakah definisi adab menuntut ilmu. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, adab bermaksud tingkah laku serta tutur kata yang sopan dan halus. Manakala ilmu pula membawa maksud pengetahuan dalam perkara dunia, akhirat, zahir dan batin. Adab menuntut ilmu sangat penting untuk diamalkan oleh para pelajar. Menuntut ilmu merupakan kewajipan dan tuntutan terhadap setiap insan walau dalam apa jua keadaan dan dengan apa cara sekalipun, serta perlu dilakukan secara berterusan tanpa batasan masa. Banyak nas syarak yang menekankan akan kepentingan dan kelebihan menuntut ilmu. Antaranya, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang maksudnya menuntut ilmu adalah merupakan kewajipan ke atas setiap Muslim. Ilmu juga adalah penentu kehidupan dan kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Tanpanya, kehidupan akan menjadi terumbang-ambing dan tidak menentu. Terdapat pelbagai adab-adab menuntut ilmu yang boleh diamalkan oleh para pelajar. Meskipun pelajar-pelajar hanya perlu menghadiri kelas secara atas talian, namun mereka masih perlu menitik beratkan adab-adab ini untuk mencapai keberkatan dalam menuntut ilmu. Hari ini saya akan berkongsi antara 3 adab menuntut ilmu yang perlu pelajar fahami dan amalkan sewaktu menghadapi kelas online. Adab menuntut ilmu secara atas talian yang pertama ialah pelajar perlu melakukan persediaan awal. Persediaan awal sangat penting dalam setiap perkara yang kita ingin lakukan. Tanpa persediaan yang rapi dan tersusun, mana mungkin sesuatu pekerjaan atau perkara akan menjadi seperti yang dirancang. Para pelajar boleh menyediakan tempat khas dan boleh menghias ruang belajar mereka sendiri. Penyediaan ruang khas untuk pembelajaran dapat membantu pelajar untuk lebih fokus dan bersungguh dalam menghadapi kelas online. Di samping itu, pembacaan awal untuk tajuk yang akan dipelajari adalah sangat penting serta menyediakan buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan semasa kelas online berlangsung. Adab menuntut ilmu yang kedua ialah menghadiri kelas yang dijalankan secara online. Para pelajar perlu menghadiri kelas yang diadakan oleh guru setiap hari secara atas talian. Hal ini demikian untuk mengelakkan pelajar daripada ketinggalan dalam pelajaran jika tidak menghadiri kelas. Maklumkan kepada guru jika anda tidak dapat menyertai kelas yang disediakan. Yang ketiga ialah fokus ketika sesi pembelajaran berlangsung. Fokus amat penting dalam setiap perkara yang kita lakukan. Dalam hal ini, para pelajar perlu memberikan tumpuan sepenuhnya ketika sesi pembelajaran berlangsung untuk memudahkan kita mempelajari sesuatu tajuk. Fokus sewaktu belajar dapat menjadikan ilmu seseorang itu berkat. Ambil nota jika perlu mengenai sesuatu topik yang kurang difahami. Okey, terima kasih ya saudari Cik Alisa mengenai pendefinian sangat padat dan jelas. Cik Alisa telah sekaligus menambahbaikkan penerangan mengenai adab menuntut ilmu di atas talian. Bagaimana pula dengan Cik Alia? Adakah anda ingin memberikan sedikit penambahan? Dipersilakan. Baiklah, seterusnya ialah dengan menghormati dan memberi respon kepada guru. Seperti yang kita boleh lihat sekarang ni, ramai guru yang menggunakan online kelas ataupun mengajar dengan cara di atas talian, menggunakan aplikasi-aplikasi yang disediakan seperti Google Meet ataupun Zoom.
Jadi, murid-murid di sini haruslah memainkan peranan masing-masing dengan memberikan perhatian sepenuhnya terhadap pembelajaran tersebut. Murid-murid juga perlu memberikan maklum balas atau respon kepada guru jika terdapat sebarang pertanyaan ataupun kemuskilan yang berlaku mengenai pembelajaran tersebut. Oleh itu, komunikasi dua hala antara pelajar dan guru amat penting bagi memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Selain itu, pada akhir pembelajaran, pelajar digalakkan untuk mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajar kerana beliau sudi untuk mengajar murid-murid itu walaupun dari jarak yang jauh macam secara atas talian. Jadi penghargaan kepada seorang guru itu amat penting dalam memastikan pelajar untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan disertakan doa daripada mereka. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih Cik Ayuni. Silakan. Terima kasih Cik Alia tentang penjelasan yang cukup baik saya kira. Okey, seterusnya Encik Risha, apa pendapat anda mengenai kepentingan menuntut ilmu? Boleh terangkan kepada kami? Encik Risha, dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Tuntutlah ilmu dari bahagian keadilan lahap dan ilmu jabatan hidup. Itu antara dua kata-kata yang membuktikan bahawa ilmu sangat penting dalam hidup manusia. Dalam zaman ini, jika seseorang itu tidak mempunyai ilmu, mereka akan ketinggalan dan mereka akan mengalami kesusahan. Untuk memperoleh serta mendalami ilmu, kita perlulah berusaha dengan gigih kerana ilmu tidak datang dengan sendiri. Bab kata peribahasa, yang bulat tidak datang menggolek dan yang pipih tidak datang melayang. Namun begitu, apakah kepentingan ilmu dalam kehidupan? Yang pertama, membolehkan kita memperoleh peluang kerjaya yang lebih baik. Dengan kepelbagaian ilmu yang dimiliki, peluang kerjaya seseorang akan lebih terbuka dan mudah untuk mendapat kerja. Kita juga akan mampu untuk menjawab jawatan yang lebih besar dan baik. Hasrat cita-cita kita hanya akan tercapai jika kita mempunyai ilmu. Kerjaya profesional seperti doktor, perguruan dan akauntan memerlukan seseorang yang berilmu. Sebagai contoh, jikalau seorang doktor tidak berilmu, bagaimana dia ingin merawat seseorang pesakit? Yang kedua, dapat meningkatkan taraf hidup. Orang yang berilmu akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan juga keluarga mereka. Dengan ilmu yang dimiliki oleh mereka, mereka akan berkerjaya dan mendapat gaji yang lumayan. Pendapatan yang diperolehi oleh mereka dapat mengubah kehidupan mereka. Mereka berupaya membeli rumah yang lebih selesa dan kereta yang lebih mewah. Mereka juga mampu membeli bahan keperluan mereka seperti makanan, minuman dan sebagainya. Mereka juga boleh membeli kehendak diri mereka seperti beg, kasut, baju dan sebagainya. Yang ketiga, boleh berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara. Ilmu yang dimiliki oleh seseorang bukan sahaja boleh menjamin diri mereka, tetapi juga boleh menyumbangkan ilmu mereka untuk membangun agama, bangsa dan negara. Sebagai contoh, dari segi agama, mereka boleh menyampaikan ceramah yang boleh menyedarkan manusia tentang kehebatan agama dan mendidik masyarakat supaya mematuhi ajaran-ajaran agama. Secara tidak langsung, apabila kesedaran agama itu timbul, mereka juga akan menjadi berjaya membangunkan bangsa dan negara mereka kerana ajaran agama mengajak manusia membuat perkara yang baik, amal ma'ruf, nahi munkar. Dan yang terakhir ialah disanjungi tinggi oleh masyarakat. Orang yang berilmu akan dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Masyarakat sangat menghargai orang yang berilmu, kerana orang yang berilmu akan berkhidmat kepada masyarakat untuk kepentingan umum. Contohnya, doktor mampu memberi rawatan kepada pesakit, pendakwah mampu memberi kesedaran kepada masyarakat dan guru boleh menyampaikan ilmu kepada para pelajar.
Masyarakat akan menghargai jasa-jasa orang yang berilmu kerana mereka telah memberikan perkhidmatan yang diperlukan. Sebagai kesimpulan, kita hendaklah menuntut ilmu kerana tanpa ilmu, kehidupan seseorang itu akan menjadi buruk dan akan mengalami kesusahan di kemudian hari. Oleh itu, kita hendaklah menanggung perihnya belajar daripada menanggung perihnya bodoh sehingga akhir hayat. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Irsyad. Jawapan yang sangat mantap telah diberikan. Seperti yang kita maklum, adab menuntut ilmu merupakan peranan yang penting di kalangan pelajar. Okey, nampaknya masa amat menceburui kita. Jadi, sedikit kesimpulan yang dapat kita buat pada hari ini ialah dalam Islam, akhlak dan ilmu dan adab sama sekali tidak dapat dipisahkan. Bahkan ia juga saling melengkapi antara satu sama lain. Tidak ada gunanya juga seorang pelajar itu memiliki ilmu tetapi tidak mempunyai akhlak. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka baiklah adabnya, dan begitu jugalah sebaliknya. Sampai di sini sahaja pada hari ini. Terima kasih kepada para panel yang hadir dan terima kasih kepada sesiapa yang hadir pada forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.